Susulan daripada pengumuman ahli berhormat daripada MUAR YB Said Saddiq berkenaan dengan penumpuhan sebuah parti politik baru yang diberikan nama Muda, dan kita sedang berlaku pilihan negeri di Sabah, dan kita akan berhadapan dengan beberapa pilihan raya yang akan datang seperti mana digambarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ketika ini kita dibangkitkan semula dengan isu yang sudah kita bicarakan dalam Darah Muda beberapa siri yang lepas. Anda boleh ikuti perbincangan kami dalam siri yang lalu di media sosial bernama TV, di Facebook dan juga di YouTube. Tapi malam ini kita nak bangkitkan tentang persoalan calon muda. Okey ke tidak? Bersama dengan tetamu saya yang sudah pun lama berada dalam kancah politik, iaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda. Terima kasih. Mungkin di awal ini, di manakah stand doktor tentang calon muda itu? Adakah sehingga perlu diwujudkan parti baharu, ataupun calon muda sepatutnya ia terus bergerak dalam parti sedia ada? Bagi saya, calon muda perlu merangkumi pelbagai dimensi sebenarnya. Dia bukan hanya termaktub saja dalam satu kelompok yang eksklusif, iaitu parti muda semata-mata. Ini pendapat saya lah. Sebab saya punya prinsip saya, kita mencari keseimbangan. Kita mencari hubungan saling melengkapi. Sebab saya melihat orang muda ada kemampuan mereka tersendiri, manakala mereka yang lebih senior ada pengalaman dan kebolehan yang dah terbukti, mungkin contohnya dalam bidang kepimpinan. So itu yang saya nampak lah. Jadi sekiranya dengan parti penubuhan parti baharu ini, adakah dia akan memberi nilai tambah, akan memberikan suatu impak besar dalam senario politik Malaysia untuk pilihan raya akan datang ini? Bagi saya masih terlalu awal untuk kita mengatakan sesuatu parti yang baru, walaupun parti itu parti yang khusus untuk golongan muda, untuk mengetengahkan golongan muda, masih terlalu awal untuk kita kata dia memberi impak ataupun tidak. Sebab kita tengok dalam sejarah politik negara kita, sesuatu parti politik ataupun gerakan politik yang akan menjadi fenomena banyak bergantung kepada ketokohan mereka yang mengemudi gerakan politik itu. Dalam soal parti muda yang cuba didaftarkan oleh saudara YB Said Saddiq, yang saya lihat tokohnya dekat sini ialah YB Said Saddiq. Yang saya lihat lah, mungkin ada yang lain-lain yang saya belum kenal lagi, kan? Tapi dia bergantung bukan hanya kepada seorang saja auranya. Jadi itu salah satu faktor. Jadi dia akan ada soal faktor apa yang ditawarkan, perjuangan dia, prinsip dia apa, adakah kena dengan sosio-budaya, sosio-ekonomi negara kita, dan juga calon-calon itu. Bila satu parti politik bergantung hanya pada satu tokoh, kita ada berapa dalam sejarah negara kita pun ada parti-parti politik yang akhirnya tenggelam kerana tokohnya sudah hilang. Profesor Syed Hussein Alatas antaranya pernah ada dalam parlimen, tapi akhirnya parti itu sudah tidak ada lagi sekarang. Kalau di Indonesia kita ada Golkar. Dahulu presiden, mantan presiden dahulu, Rudi Habibie, tapi sudah beliau tak ada, parti itu nampak sedikit tenggelam. Jadi adakah doktor berpendapat isu calon muda ataupun calon tua ini sepatutnya dibincangkan dari sudut kepentingan perjuangan berbanding daripada segmen masyarakat belia, sebab kita tahu belia merupakan komposisi pengundi paling besar sekiranya dilaksanakan PRU akan datang ini. Memang tidak dinafikan belia telah menjadi salah satu elemen penting dalam menentu hala tuju politik negara kita, sebab golongan belia memang ramai akan menjadi pengundi dan sedang menjadi pengundi pun memang telah pun bertambah dari tahun ke tahun jumlah golongan belia. Cuma dekat sini bila kita bercakap dengan soal kepimpinan peringkat negara apa semua, kan, tidak semestinya hanya calon-calon muda ataupun pemimpin-pemimpin muda adalah alternatif yang terbaik. Kan, tidak semestinya. Dan saya bukan nak mengatakan semua golongan muda tidak layak. Dalam masa yang sama, saya juga tidak mengatakan perlu semua kena golongan-golongan yang senior. Kan, ia kena satu bentuk gabungan. Kan, saling melengkapi. Kan, sebab setiap pihak ada kelebihan masing-masing. Kan, jadi saya melihat dengan cara begitulah saya melihatnya. Malam ni ada masalah sebab nampak kita dua bersetuju. Sepatutnya kita kena bertembung sikit ke diskusi ni lebih panas, kan. Itu yang masalah. Itu masalah, bersetuju daripada awal. Tapi kalau boleh kita bangkitkan juga, kalau lihat di senario di Amerika Syarikat, kalau kita lihat daripada pemilihan calon presiden Parti Demokrat, Bernie Sanders, itu antara calon presiden paling tua dalam
ketika dalam tahun pemilihan 2020 ini, tapi beliau sangat berkesan membawa gerakan anak muda, membawa idea-idea baru, idea-idea besar yang Bernie Sanders kata Demokrat hanya takut dengan idea-idea besar, dan itu boleh kita refleksikan, cerminkan dalam politik semasa, akan dipimpin oleh yang pemimpin yang veteran, yang senior seperti Yang Mohamad Tan Sri dengan pengalaman dan rekod yang sangat panjang, dan itu ada kebaikannya tersendiri. Ya betul, saya setuju lagi. Ini masalahnya. Memang setuju. Sebenarnya macam saya katalah, umur ni bukanlah satu-satunya faktor. Yang faktor ialah kematangan kita dalam soal politik dan kepimpinan. Apabila ada pemimpin tu, walaupun usianya telah melepasi usia belia, tapi dia berjiwa remaja ataupun dia berjiwa muda lah, bukan berjiwa remaja, berjiwa muda, dengan satu semangat yang baru nak buat perubahan. Kan, walaupun dia pemimpin lama, dia veteran, tapi dia ada niat, dia tahu dah permainan ini, dia tahu konsep ini, tapi dia ada benda yang dia nak buat perubahan dengan segala pengalaman dia, dengan segala jaringan dia dan juga ilmu yang dia ada, dia buat satu gerakan yang yang seolah-olah memberi nafas baru. Nafas baru kepada senario politik dekat sesebuah negara itu. Macam yang dah berlaku, macam yang cuba dilakukan dekat US tu lah. Kan, maksudnya orang tu orang veteran, tapi dia bawa satu konsep yang even malah golongan muda, golongan belia pun dia terpesona. Betul. Kan, dan mengikuti gerakan itu. Kata saya nak minta doktor untuk beri kasih komen tentang tulisan yang tulis oleh Abi Al-Fat Abdullah Sani yang merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia untuk sesi 2019-2021 daripada Sabah. Antaranya mengatakan bahawa kami perlukan wajah baru, tidak kisah daripada parti kerajaan atau pembangkang. Kami tidak mahu ditaburkan janji bulan bintang. Kami tidak sama seperti pengundi 20-30 tahun yang lalu. Anak muda sangat muak dengan percaturan yang dilakukan pemimpin politik yang berebut kuasa sehingga rakyat menjadi korbannya. Itu realiti yang sampai. Satu bentuk luahan yang saya lihat datang daripada pihak yang mungkin telah mengalami beberapa siri-siri kekecewaan akibat daripada tindak tanduk ahli-ahli politik yang sebelum inilah. Saya menghormati pendapat itu dan saya tak menafikan yang memang ada hasrat dekat luar sana untuk melihat lebih ramai muka-muka baru. Kan, bila kita sebut nak lihat lebih ramai, bukanlah nak lihat semuanya terus baru belaka. Kan, sebab macam saya kata, kombinasi kena ada. Kan, kombinasi golongan yang berpengalaman, golongan senior dengan golongan baru kena ada. Kan, tapi kena diberi ruang juga golongan baru untuk diuji dengan kepimpinan. Dalam masa yang sama, kena pastikan golongan muka-muka baru ini tidak menjadi boneka kepada pihak-pihak yang lebih berkuasa, yang boleh pegang kedudukan mereka itu. Saya kira itu cabarannya sebab ada percaturan politik. Saya tidak tahu, saya tak arif berkenaan dengan politik itu, kerana kita menghormati institusi. Kalau rakyat dah pilih, kita akan sokong habis-habisan. Tapi tinggal lagi dalam soal politik ialah benda yang rakyat kebanyakan tak pun nak faham. Percaturan politik yang menyebabkan orang tua menindas, apa istilahnya menindih orang muda sehingga orang muda tak minat naik ke atas, doktor. Banyak elemen, banyak faktor yang menyebabkan kesukaran untuk golongan baru, orang muda terutamanya, kena pula yang ada latar belakang yang intelektual, profesional, berpendidikan tinggi untuk maju dalam politik. Dan saya tak kata halangan, saya kata cabaran. Kan, inilah cabaran yang normal dalam mana-mana tempat pun, dalam mana-mana negara pun. Kan, sebab dalam organisasi pun kita ada seniority kan. Jadi kalau kita yang baru masuk ni, of course tak boleh terus nak pegang kuasa kan. Dia ada tempoh dia untuk diuji, menimba pengalaman, diberikan kursus, dia ada step-step dia. Cuma akhirnya perlu diberikan ruang juga untuk dia berada di satu tahap di mana dia boleh belajar cara membuat keputusan, cara menyelesaikan masalah dan memahami apa keperluan rakyat sebagai contoh. Kan, jadi saya melihat antara cabarannya agak kompleks sebabnya dalam politik ni kepentingan pelbagai pihak yang akan bertembung. Kepentingan pelbagai pihak. Political interest. Political interest. Kepentingan yang mana, doktor? Pelbagai tahap. Pelbagai tahap. Tahap tinggi ada, tahap rendah ada, tahap nasional, tahap bahagian, tahap negeri. Kan, jadi benda agak kompleks. Juga boleh melibatkan kepentingan golongan-golongan kapitalis yang tertentu. Yang ada kepentingan bisnes. Jadi benda itulah yang itu penting ketokohan. Kalau boleh doktor berikan sedikit definisi dan gambaran, apakah yang dimaksudkan dengan ketokohan calon muda yang mampu memberi kesan yang impak yang besar kepada masyarakat Malaysia secara umum? Bila sebut tentang ketokohan tu, maksudnya ialah figure seseorang yang mempunyai karisma, yang mempunyai kematangan dalam menyelesaikan masalah, memahami dulu masalah dan kemudian boleh memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah
dan keberanian pun kena juga ada dalam mengutarakan, mengulas dan mendepani apa-apa isu yang dia berhadapan. Isu-isu rakyat lah, rakyat, negara. Itu saya fikir kalaulah satu sosok itu berjaya mendepani itu dengan keadaan di mana dia mendapat sokongan ramai, maka itulah tokoh. Ya. Jadi disebut tentang ketokohan. Akhirnya kita akan kembali pada dua nama yang sama. Khairi Jamaluddin ataupun Syed Saddiq. Itu permasalahan kita kan. Kita ada ramai tokoh-tokoh politik muda tetapi tidak nak angkat naik namanya mungkin kerana kegagalan branding, gagal untuk kehadapan. Itu kita nak dengar juga pandangan doktor tentang kenapa dua nama ni saja sedangkan kita ada Dr. Faiz Na'man tapi itu tidak diketengahkan. Tapi apa pun kita akan menjawab persoalan itu kembali selepas ini untuk bicarakan tentang topik calon muda okey ke tidak. Semuanya di Darah Muda. Nama besar. Kembali ke Darah Muda bicarakan tentang calon muda okey ke tidak bersama dengan kami masih lagi Dr. Muhammad Faiz Na'man, insya-Allah merupakan tokoh politikus muda Malaysia pada akan datang. Kalau boleh kita kembali persoalan tadi. Dua nama. Yang berhormat Khairi Jamaluddin, yang berhormat Syed Saddiq. Tak ada yang lain juga. Ya betul ya. Mereka telah dikenali di peringkat nasional kerana telah pernah menjawat jawatan dalam kabinet. Kan memang setiap daripada mereka tu mempunyai karisma masing-masing lah. Berdasarkan sebab benda ni benda yang subjektif. Bila kita menilai individu, bila you sebut nama individu dia subjektif. Saya tak boleh nak kata ikonnya ialah dua pihak ini kan, sebab setiap orang akan rasa berlainan kan. Mungkin pada pandangan dia saudara Khairi Jamaluddin, YB Khairi merupakan tokoh yang dia minati kan. Ada juga pihak yang mengkagumi ketokohan YB Syed Saddiq kan. Jadi setiap orang berbeza, cuma pokoknya dekat sini kita mahu melihat ramai lagi watak-watak baru, muda yang berlatar belakangkan intelek lah, berpendidikan tinggi, yang berani mereka berdua ni saya akui mereka berdua ni berani. Itu yang benda yang kita akui. Kalau begitu boleh tak kalau saya nak salahkan atau bebankan kepada semua ahli-ahli politik yang lain, pasal apa hampa tak jadi macam YB Khairi dan juga YB Saddiq? Tidak jadi macam mana tu? You tak branding you punya diri, you tak kehadapan, you tak cukup berani mungkin. Saya fikirlah mungkin ada antara mereka pun mereka ni telah berusaha untuk menampilkan pergi ke hadapan tapi atas beberapa faktor adalah cabaran-cabaran tertentu yang menyebabkan akhirnya mereka mengalah kepada cabaran tersebut kan. Ada juga yang jenis yang memang tak mau nak menonjol, ada juga kan, seolah-olah macam dia dimasukkan dan dia selesa di situ dengan keadaan begitu dan dia akan berlalu begitu saja. Untuk orang seperti ini tak boleh jadi calon untuk PID akan datang. Pada pendapat saya seolah-olah watak seperti itu tidak berminat sangat untuk nak mendepani cabaran dan memimpin. Jadi kempen lah kita akan turunkan usia calon tapi sebab mereka tak kompeten, so kita akan kekalkan juga calon yang lebih senior, lebih veteran untuk PID akan datang. Adakah begitu? Rakyat akan tengok begitu. Dia akan tengok kalau seseorang calon baru, calon muda tiada keyakinan dan tiada usaha lebih untuk nak menampilkan diri dia, maka biasanya rakyat akan menafsir yang calon ini kurang berminat dan kurang berkemampuan. Kalau boleh saya sebut dua nama. Yang pertama calon Yilson Yanggun yang merupakan calon bagi N07 Tandik dan juga Farid Sainuri yang mewakili Parti Sabah N23 Pertagas. Dua calon muda yang dua-dua ini lahir daripada rahim Majlis Belia Malaysia. Ada rekod yang dikenali, mereka Majlis Belia di Sabah. Adakah itu sudah cukup untuk menyatakan bahawa mereka punya ketokohan? Bagi saya dalam politik dia tak sama dengan organisasi yang bukan politik. Itu yang penting. Kan macam saya berasal daripada dululah NGO Perkasa. Bila saya masuk politik dalam Parti Bersatu, memang cukup lain dia punya cabarannya. Cukup lain dia punya pendekatannya. Tak seperti dalam NGO macam tadi kata Majlis Belia itu NGO contohnya. Itu organisasi bukan politik. Mungkin dalam memimpin organisasi yang bukan politik, mereka ada ketokohan mereka mengikuti berdasarkan bidang masing-masing. Kan tapi bila masuk politik, dekat situlah ketokohan dan kewibawaan mereka teruji sebenarnya. Sebut tentang ketokohan, beberapa hari yang lepas di Twitter ada kita bangkitkan tentang gambar lama Tun Sami Velu dan juga Datuk Khalid Yunus
cabut bendera, pasang bendera Malaysia waktu konfederasi Indonesia-Malaysia Gambar lama? dulu. Oh, Gambar lama. saya tak tengok Dan dia menyatakan bahawa inilah contoh ketokohan. Mereka yang berani sedemikian, yang kena tahanan ISA, yang turun ke demonstrasi. Kita boleh setuju tak bersetuju bahawa tindakan itu anggap berani ataupun tidak. Tapi pokoknya orang menganggap inilah dia. Contoh-contoh tindakan yang boleh kita kata mereka berani. Sebab hari ni tak nampak orang politik buat macam tu. So mereka ni apa tak berani. Okey. Itu pun bergantung kepada persepsi masing-masing lah. Kalau ada setengah orang dia menganggap itulah idola yang dia nak tengok. Maknanya orang yang turun ke padang, buat demo, bersuara kan, ambil hela, bercakap dekat atas truk kan, nampak macam pejuang kan. Tapi bila sebut tentang bagi saya lah, ketokohan dengan kepimpinan dua perkara yang berbeza tapi saling melengkapi. Ketokohan tu pulanya dalam bidang apa? Tokohnya dalam bidang apa? Gitu. So kalau dia ada ketokohan sebagai pejuang di jalanan, maka itulah dia. Tapi dia tidak semestinya orang itu dia jadi tokoh di peringkat atasan untuk berunding dengan bangsa-bangsa asing sebagai contoh. Jadi itu memerlukan ketokohan yang lain. Jadi ketokohan dia, konsepnya saya pandang yang begitu. Kalau untuk kehadapan ini yang ketokohan calon muda yang kita mahu ialah ketokohannya atasan tadi itu. Yang boleh atas. Berunding, ada skill kepimpinan yang sangat menyerlah kan. Tapi kena fleksibel. We are talking about politics kan. Maksudnya di samping berunding di peringkat beratas, tapi memahami masalah di atas, juga pemimpin tersebut kena cukup fleksibel untuk turun ke bawah sekali-sekala mendepani isu-isu rakyat. Kan? Bila buat parti baru, parti muda, gerakan muda. Kalau dalam PRU ke-14 itu kita ada calon paling muda YB Prabakaran. PRN Sabah kita nampak trend tu makin ramai calon muda. Kemudian PRN Sarawak dan juga PRU nanti akan jadi lebih ramai. Jadi apa pandangan doktor tentang lambakan calon muda ini? Adakah ia akan memberi kesan yang positif ataupun ia akan jadi trend? Letak calon muda tapi dikontrol oleh orang lain. Saya melihat dia boleh jadi trend begitu. Saya melihat begitu sebab dalam banyak-banyak calon-calon muda ni pun saya memerhatikan juga mereka punya falsafah mereka, perjuangan mereka, core value, nilai-nilai yang dipegang untuk nak memperjuangkan agenda mereka apa dia. Kan saya memerhatikan juga dan boleh dikatakan kebanyakannya tidak ada betul-betul trademark sebenarnya. Lebih kepada bila kita laungkan kita nak membela rakyat. Banyak orang kata nak membela rakyat bila masuk politik. Tapi apa yang membezakan you dengan ahli politik itu? Apa yang nak kata you ni lain, you ni ada sesuatu, ada roh yang di mana perkara ini macam seolah-olah dialah expert, dialah trademark kepada diri dia, bukan pihak sana. Jadi itu yang saya lihat kurang dalam calon-calon muda. Mereka hanya masuk politik, saya tengok dengan semangat ada, tapi mereka tak ada betul-betul fokus di mana untuk dijadikan trademark diri mereka. Saya nak buat tanya satu soalan saya kira sensitif bagi wanita di luar sana. Ini objektif discussion yang sangat sihat. Apa kelebihan calon muda wanita berbanding dengan calon muda lelaki? Seolah-olah bila letak wanita tu dia akan undi tu laju. Kau macam mana doktor? Wanita ni kalau kita kan dalam agama Islam kita diberitahu oleh orang-orang agama yang wanita ni perhiasan dunia so macam mata sedap memandanglah wanita ni tapi dalam politik wanita ni perlu dinilai dalam banyak segi kan, sebab mereka akan jadi pemimpin, maka kita kena menilai skill ataupun kemahiran mereka untuk menjadi pemimpin juga kan. Kelebihan dekat sini saya tak dapat nafikan rupa pun menjadi satu faktor daya tarikan terutama pada pengundi lelaki. Kan contohlah, even kalau pengundi perempuan pun dia tengok seseorang tu nampak cantik, kita akan pergi. Kan itu satu bonus. Saya tak kata ahli politik kena cantik tapi dia satu bonus. Nilai tambah. Dan itu bawa pada isu pengundi. Pengundi kena bijak untuk memilih. Dan bila kalau saya rujuk kepada kajian yang dibuat di Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan High-Leads Kementerian Belia dan Sukan, bila dia buat Malaysian Future Leader School di sekolah-sekolah, kajian itu menunjukkan bahawa rata-rata bakal pengundi umur 16, 17 yang akan register sebagai pengundi ini, mereka menyatakan bahawa mereka sangat semangat untuk mengundi tapi mereka tidak bersedia. Antara tidak kesediaan itu mereka takut mereka tak boleh membuat pilihan yang baik. So untuk malam ini mungkin doktor boleh bagi tahu tentang macam mana sebenarnya nak berhadapan dengan situasi itu antara yang cantik
kita undi ataupun yang betul-betul manifestonya jelas dan terang bawa perjuangan untuk rakyat. Kalau hasil kajian tu, kalau ada pengakuan di pihak yang muda tu, dia mengaku begitu, bagi saya baguslah. Mereka maknanya mereka mengetahui keterbatasan mereka untuk memilih pada usia yang terlampau muda sebenarnya. Kan? Jadi memang faktor yang macam you cakap tadi betul. Sebab bila untuk memilih kepimpinan, dia perlu ada satu bentuk kematangan dan juga satu bentuk pemikiran dan penelitian. Watak yang you nak pilih tu bukan semata-mata kerana fizikal dia, bukan semata-mata kerana gaya dia bercakap, tapi apa isi yang cuba dibawakan, apa perjuangan yang dia telah usahakan, yang telah dia cuba ketengahkan. Jadi perkara-perkara itu yang perlu dinilai dan itu memerlukan kematangan. Dan pada umur 18 kan dia boleh mengundi, 18 boleh mengundi. Remaja umur 18 biasanya sama ada dia hendak melanjutkan lagi pelajaran di peringkat tinggi ataupun sedang bersedia untuk pergi ke alam pekerjaan bagi mereka yang tak lanjutkan pelajaran. Jadi situasi yang kurang stabil untuk mereka memberi fokus nak memahami satu dunia kompleks bernama politik. Bagi saya. Kan itu kita bawa kepada soal bagaimana untuk meningkatkan lagi partisipasi belia dalam politik. Saya tak pasti apa pandangan doktor, sama ada partisipasi dalam demokrasi ataupun partisipasi dalam politik. Demokrasi saya merujuk pada pilihan raya, soal pembuatan undang-undang di parlimen, penggubalannya. Politik untuk masuk terjun dalam parti politik. Yang mana yang perlu dilebihkan kepada belia ini? Masuk parti politik ataupun masuk dalam demokrasi? Tak semesti kena jadi MPT. Saya lebih setuju yang di mana dia tak semestinya memasuki parti politik seawal mungkin. Dia tak semestinya. Saya lebih setuju diberi pendedahan tentang konsep kenegaraan, sistem negara kita, politik kan, dan juga unsur-unsur sejarah yang hingga menjadikan apa yang kita dapat pada negara kita pada hari inilah. Itu mereka kena faham dulu. Asas tentang kenegaraan sehingga terbentuknya sistem yang kita anuti pada hari ini. Bila mereka faham benda tu dan mereka melihat proses tu berlangsung, sebagai contoh mereka melihat dalam parlimen kan, jadi ahli parlimen belia contohnya, mereka melihat macam mana proses pembentukan undang-undang tu berlaku, perdebatan tu berlaku, isi-isi yang diketengahkan. Bila mereka didedahkan dengan semua perkara-perkara ini, bagi saya barulah mereka, bagi saya ada cukup syarat lah untuk terjun kalau nak terjun dalam bidang politik. Manakala demokrasi dulu baru masuk politik kan. Faham konsep demokrasi terpimpin dan juga realiti sosio-budaya dekat Malaysia. Yang terakhir doktor, dalam masa 30 saat ini, apakah pesanan akhir doktor kepada semua pengundi-pengundi muda di luar sana berhadapan, bukan saya PRN tapi juga tentang soal partisipasi mereka dalam demokrasi yang kita bincangkan tadi, supaya mereka tidak shy away, sepatutnya mereka berpartisipasi lebih aktif. Bagi saya, kepada yang berniat dalam erti kata ikhlas untuk menjadi pemimpin masa hadapan, pemimpin pelapis, wajarlah pertama sekali kita lengkapkan diri kita dengan sebanyak mana ilmu yang kita boleh dapat daripada mereka-mereka yang terdahulu. Kan banyakkan membaca, luaskan pandangan untuk mengambil kira pelbagai perspektif. Dan dalam masa yang sama kena juga mencari peluang untuk memberanikan diri agar menonjol di media massa. Paling penting media massa. Sama ada melalui tulisan, melalui video live ke dekat Facebook kan, contohlah kan, media sosial. Itu cara kita nak membuild kita punya karakter supaya orang kenal cara kita berbicara, cara kita mengulas isu dan pandangan kita, idea kita untuk dikongsi bersama. Apa-apa jua. Jadi bila rakyat, bila warga net sebagai contoh ataupun followers kita, pengikut kita, dia lebih dekat dengan kita, dia kenal kita punya gaya penulisan sebagai contoh ke gaya pemaparan image kita, maka you sudah ada audience dan orang akan boleh orang hormat itulah daripada mana kita akan meningkatkan keupayaan diri kita untuk memimpin. Terima kasih banyak doktor bersama dengan kami Darah Muda, dan itulah perbincangan kami, dan saya akhiri dengan kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya hari ini, bahawa pilihan raya ini penting supaya kita boleh move on. Akhirnya kita nak negara yang stabil, pemerintahan yang lebih kukuh, dan kita mahu rakyat kita mampu bersatu padu untuk membina negara Malaysia yang lebih kuat, padu dan maju ke hadapan. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi, dan jumpa lagi di Darah Muda.